Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Ismail al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi mujibil ghusli. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail al-Fattani. Dan pada malam ini kita masuk pada pasal yang baru dah. Habis selesailah fasal fi nawaqidil wudu. Malam ini nak cara bulanya faslun fi mujibil ghusli. Faslun fi mujibil ghusli. Macam gitu dah. Faslun ay hadza faslun fi bayani mujibil ghusli. Bermula ini ialah suatu pasal pada menyatakan, pada nak menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan bagi mandi. Ada baca ghusli dah. Bidammil ain, bidammil ghin. Nah, ghusli. Kalau baca ghusli itu artinya basuh. Kalau ghuslun itu artinya membasuh. Tapi kalau mandi artinya ghuslun. Apa macam itu? Ghusl. Itu. Berubah balik sikit, berubah lalu makna.
Nah, tapi kata setengah ulama sama saja. Nah, dhammah kering ke atau fathah keringnya lebih kurang aja belakangnya. Nah, tuh. Qaul pada lughah yang lebih masyhurnya baca dengan fathah kan ring. Ghaslu. Jadi ghaslu itu kadang-kadang makna basuh, kadang-kadang makna mandi. Tapi isti'mal indal fuqaha, digunakan di sisi fuqaha kalau mandi itu ghuslu. Gitu dah. Mandi. Baik. Kalau gitu mandi dari segi bahasanya makna dia sailanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Mengalirkan air di atas sesuatu secara mutlak. Tak kira. Kita mengalirkan air pada kereta. Orang panggil mandi kereta. Tak ni. Ikutlah. Kita alirkan air pada pakaian, mandi pakaian. Nah, tu dia panggil apa? Dari segi bahasa. Sailanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Mengalirkan air di atas sesuatu tak kira mutlak, tak kira sesuatu tu gapo. Nah. Baik, maka sebab tu dari segi bahasanya ghuslun hadullah. Dari segi bahasa. Ghuslun hadullah. Apa hadullahnya? Yakni boleh artinya basuh, boleh artinya mandi. Boleh belaka dua. Sebab makna dianya mengalirkan air di atas sesuatu secara mutlak. Tak kira. Nah, badai ke, kereta ke, lembu ke, mandi lembu ya. Tapi di segi lughah lebih masyhur dibaca dengan fathah kan ghain. Mana? Ghaslun. Gitu dah. Indal fuqaha, di sisi fuqaha kalau diartikan mandi itu baca dengan dhammah kan ghain. Mana? Ghuslu. Gitu. Baik. Kalau gitu mandi di sisi istilah fuqaha. Bila sebut kata mandi di sisi istilah fuqaha ni mandi hak jadi amal ibadat. Nah. Mandi hak jadi amal ibadat. Tak nanti kau mandi wajib. Nah. Hak ni nak cara perkara yang menjadi sebab bagi wajib mandi. Artinya mandi dia tu hukumnya wajib. Tapi ibadat mandi ni tak semestinya mandi wajib. Mandi sunat pun dia panggil ibadat juga. Nah. Mandi nak pergi Jumaat, esok Jumaat. Nah, mandi sunat Jumaat orang panggil ibadat juga. Nah. Yang membezanya ialah niat itulah. Nah, niat itulah yang membezakan antara ibadat dengan adat. Sebab biasanya kita pun mandi juga. Tak kira hari Jumaat ke hari berapa, hari raya ke berapa, mandi semua kita ni. Nah, panas naik tubuh sikit kat peluh rasa tak sedap duk kat mandi. Nah. Tapi mandi itu hanya untuk apa? Untuk menyejuk-nyejuk ke tubuh. Orang tak panggil ibadat, orang panggil adat saja. Nah. Baik. Kalau itu mandi dari segi istilah fuqahanya ialah jarayanul ma'i ala jami'il badani ma'an niyyati. Nampak? Jarayanul ma'i memperlalukan air ala jami'il badani di atas sekalian tubuh kita, tapi ma'al niyati disertakan dengan niat. Hak ni mandi, hak dikira ibadat. Nah, hak dikira ibadat. Baik. Tu. Kemudiannya dalil daripada Quran dengan hadis, orang panggil masyru'iyatul ghusli. Disyariatkan mandi ini satu firman Allah Taala Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah Taala itu yuhibbut tawwabin, cinta ia akan orang-orang yang banyak bertaubat. Satu. Nah, orang-orang yang banyak taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta ia Allah bagi orang yang senantiasa membersihkan diri dia, tubuh badan dia. Baik.
Kenapakah Allah Ta'ala sebut cinta ke orang yang taubat dulu berbanding orang yang mutatahhiri? Karena kebersihan jiwa tu diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kalau baju kita celup dalam gula sikit ke, gelisah tak ada arah dah. Pergi makan gula ke, salah tak ingat nak sising lengan baju ni. Ngapa pula celup dah dalam gula. Susah hati dah lah kita dah. Cari sabun yang gahar juga. Apa? Tak comel dah lah. Kotor dah lah. Padahal bukan kena tahi, kena gula ya. Gula tidak duk kotor dah. Gula tu makanan. Kita pun makan juga gula tu juga. Cuma oleh kerana hak baju bersih kita ni kena sikit kotoran tu tak sedap duk gelisah dah kita. Beri pas bila air mana kita cuci ambil sabun lah. Pasal biar ada nampak kotornya baju kita. Ataupun kaki kita kena tarik air monek ke, basuh selalu lah. Cumanya kalau hati kita kotor, tak berapa nak segera mana nak basuh. Basuh hati ni tidak dengan klorok. Lama telah klorok nak bersih hati, nak mati dia panggil, bukan bersih hati, bunuh diri. Bersih hati ni dengan banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Kata ulama, banyak bertaubat ni paling kurangnya sehari 3 kali. Itu orang panggil sekurang-kurang banyak bertaubat. Sekurang-kurang banyak bertaubat ni sehari lebih daripada 2 kali. Mana 3 kali. Banyak dah tu taubat tu. Jadi kalau seorang tu dalam sehari tu 3 kali ya taubat. Pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Maka dia mudah-mudahan termasuk di kalangan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, diwartakan kemaksumannya di dalam Quran. Satu-satunya Nabi yang diwarta kemaksuman dalam kitab suci Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain itu maksum tapi tidak diwarta. Tidak disebut dengan secara totok dalam kitab-kitab suci. Hanya khususiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksumnya dia tu disebut dengan secara totok, warta sorah dalam Quran, dalam kitab suci. Mana? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Tapi Nabi kita tu dalam sehari tidak kurang 100 kali taubat pada Allah Ta'ala. Sehari tu tak kurang 100 kali. Kita ni pula hak pemeh tentu-tentu dah banyak dosa. Banyak sifat-sifat keji, sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat mazmumah. Ada hasad deki, ada riak, ujub, sum'ah, takabur, hubbud dunia, hubbul jah, hubbur riyasah. Hubbul syuhrah, macam-macam hubbu lah ada diri kita ni. Macam-macam jenis orang panggil perkara-perkara yang tidak baik ada dalam jiwa, ruh kita, rohani kita. Tapi senantiasa kita rasa kita suci, bersih. Bukan rasa diri itu tawaduk. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, man asbata, barang siapa yang mensabitlah lahu bagi dirinya tu mutawadhi'an, ialah sebagai orang yang tawadhu', fahuwa mutakabbirun haqqa, maka dia tu orang yang takabbur sebenar-benarnya. Begitu juga. Man asbata lahu tahiran, siapa yang mensabitkan diri dia tu ialah seorang yang suci, fahuwa, maka ia tu mutanajjisun haqqa, maka dia sebenarnya bernajis dengan dosa sebenar-benar. Maka orang yang rasa tak ada dosa, bagaimana dia nak taubat? Jangan ke 100, jangan ke 3, sehari sekali pun dia tak taubat. Taubat ni bukan semata-mata lepas maya astagfirullah mulut hati dia ingatkan nasi biryani, tak jadi itu.
Taubat ni mestilah ada rukunnya. Mana? Pertama, an-nadmu, menyesal. Rasa dalam hati itu sesal. Kemudian yang keduanya al-azmu, berazam supaya tidak lagi kembali mengerjakan maksiat tersebut. Kemudiannya yang ketiga al-iqla', minta Allah Taala cabut bekas maksiat tu jangan terlekat dalam hati supaya tak terlitah mari dah. Supaya Allah Taala selamat. Yang terjerumus balik. Itu dia panggil rukun taubat. Kalau taubat tu bahasa dosa berhubung kait dengan Allah Taala saja. Kalau orang panggil dosa tu sabit dengan anak ada, wajib kita pergi minta istihlal, minta halal. Minta maaf. Kalau bahasa hutang kan kena bayar. Kalau bahasa curi barang kena harta kelik. Kalau bahasa mengopak cari maruah kau gapo fitnah, kena minta maaf. Nah, kalau sudah tak ada orang yang kita berdosa tadi, maka kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, nak taubat mana cari orang panggil waris-waris dia minta halal. Tak jumpa dah waris-waris dia kau gapo tak ada, hilang jejak. Maka kita buatlah amal-amal kebajikan, sedekah ke, wakaf ke, gapo ke, niat supaya pahala tu disampaikan kepada orang yang kita berdosa. Mudah-mudahan di pada mahsyar bila kena berhisab, kena kira di mahkamah Tuhannya, orang yang kita buat khianat, kita buat dosa dengan dia tadi tu terkejut tengok pahala yang banyak dah tadi. Terguana pahala ku banyak itu semua dah. Tuhan kata ni bukan pahala mung ni pahala ni. Orang berdosa dengan mung tu dia cari mu tak jumpa nak minta halal, nak minta maaf. Jadi inilah hak dia duk kirim hari-harinya duk amal kebajikan kirim kamu. Dengan harapan mu maaf lah kesalahan dia mula di dunia. Kan gitu. Mudah-mudahannya di pada mahsyar tu dia maaf dosa-dosa kita. Selesailah kita dengan makhluk Allah. Selesai tak ada apalah. Hablum minan nas selesai. Nah. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Adapun manusia ni tidak Maha Pengampun. Pengampun pun boleh tentu. Nah, tu maka sebab tu pesan almarhum tok gurunya, kalau mu buat dosa tu jangan sekali-kali. Nah, dosa jangan sekali-kali membuat. Tapi kalau mu nak buat juga dosa, mu kena tilik tengok. Dosa dengan Tuhan ke dosa dengan makhluk. Kalau dosa dengan Tuhan, gengel lagi untuk mu taubat berbanding dosa dengan makhluk. Kenapa? Karena Tuhan itu Ghaffar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Muhammad SAW, minta apalah dengan Tuhan kalian. Kenapa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Gitu. Tapi kalau dosa dengan manusia, ini payah. Karena manusia ini tidak Maha Pengampun. Kalau dia apa pun mujur benar-benar dah. Maka sebab tu kalau kita ada salah mulut dengan manusia ke gapo, minta maaf. Salah mulut kata tak benda tak baik ke ni, kita minta maaf. Kena minta maaf wajib. Walaupun kita seorang syekh atau seorang itu guru ke gapo, ia tidak ada syarat gapo kerana dosa tu tiap-tiap orang buat hijab belaka. Dok belak. Yang dok belak kalau seorang manusia tu boleh terjerumus dalam dosa, walaupun dia syekh, alim ke, tok guru besar ke, kalau dah sampai masa Tuhan nak jatuh dalam dosa, jatuh. Bukan hak kafir pun berlambak. Macam Barsisah. Barsisahnya alim ni. 75,000 anak murid mengaji dengan dia tu boleh terbang langit belaka baca lagi kitab Sirajul syarah bagi Minhajul Abidin tu apa dah? Tak. Ni ada. Sirajul Talibi. Kitab Sirajul Talibi syarah bagi Minhajul Abidin cerita dalam tu. 75,000 anak murid tu mengaji dengan dia boleh terbang belaka Barsisah. Jangan main. Tu. Tapi oleh kerana dia tu cinta pada dunia dan takabur adalah diri dia, maka jatuh kafir lah sekali. Cinta pada dunia apa? Yang ni orang panggil apa nama tu? Bunyi kabarnya Bani Israel dengan Nabi Musa daripada Mesir itu nak lari daripada Firaun,
akan lalu ke kapur kita. Jadi buat penduduk kapur ni pun mari minta dengan Barsisa. Barsisa apa ya? Tak ingat nama Barsisa ke? Barsisa dah deh. Ke Bal'am ibnu Ba'ura. Silap tadi, bukan Barsisa. Bal'am bin Ba'ura. Tok guru juga. Barsisa pun tok guru juga ada ni. Bal'am bin Ba'ura. Silap tadi. Bal'am bin Ba'ura ni mustajab doa kerana dia ada tahu orang panggil Ismullahil Azam. Jadi orang pembesar kapur ni mari minta tolong dengan tuan guru Bal'am bin Ba'ura. Ya tuan guru Bal'am minta tolonglah berdoa dengan Allah Taala supaya Allah Taala tak bagi Musa masuk dengan Bani Israel ke kapur kita. Kalau tidak huru-haralah. Dah perang dah ambak dia, pas kita terlibat dengan perang. Bal'am kata, mu tak kena barang. Hak orang musuh aku berdoa tu Nabiullah tu, Musa tu. Tak berdoa lah aku. Kali pertama, kali kedua mari duk pujuk tak. Lah sekali mari kali ketiga bawa dengan berguning-guning getemah. Berkilat-kilat ni. Letak depan rumah Barsisa, buka pak gelemah, cawemah, pinggirmah. Kelabu mata dah lagu lawanya dah. Kelabu mata. Hanya bagi gap dia emas apa ni? Ini emas untuk tuan guru lah. Kami tak minta banyak, tak ada suruh mengajar sampai terbang ke langit ke benda. Minta tolong berdoa Musa jangan sampai masuk kapur kami. Kerana harta dunia tadi, dia sanggup berdoa dengan Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dengan Bani Israel itu sesak di Padang selama 40 hari. Kayak gitu. Tengoklah Quran ada tafsir cerita dia. Mustajab doa Bal'am. Tapi mati kafir. Sebab apa? Dalam hati dia kata, tidak ada seorang manusia sealim aku yang pernah dibuat oleh Allah Ta'ala sejak dulu sampai ke bila-bila. Dia seorang. Satu-satunya orang alim sekali dalam hati dia, Pak. Akhirnya mati kafir. Maka sebab tu Allah Ta'ala mula innallaha yuhibbut tawabina. Sesungguhnya Allah tu cintakan orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan cinta orang yang banyak bersuci. Jadi suci batin tu didahulu daripada suci zahir. Maka termasuk mutatahhirin ialah orang yang mandi. Sama ada mandi wajib atau mandi sunnah. Betul. Itu Al-Quran. Kemudian kalau masyru'iyatul ghusl, itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, haqqun lillah ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Haqqun lillah, bermula hak bagi Allah Taala, ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki perempuan, ayaghtasila, oleh bahawa mandilah ia tiap-tiap orang Islam tu, fi kulli sab'ati ayamin, pada tiap-tiap 7 hari. Mana tiap-tiap seminggu ni kena mandi seumur. Pada tiap-tiap 7 hari membasuhkan kepalanya dan tubuhnya. Tengok. Hadis ni rawahul Bukhari fi kitabil jumu'ati. Riwayat Bukhari itu. Baik. Habis itulah. Jadi itu dalil daripada Quran dengan hadis kata disyariatkan mandi. Jadi mandi ni pun ada orang panggil apa? Pahala syurganya dijanji oleh syarak. Ada lagu tu. Baik. Kena niat hadis. Jarayanul ma'i ala jami'il badani ma'an niyati. Kayak gitu. Itu ma'an niyati. Serta dengan niat. Niat tu kalau hak mandi sunat kat, kita nak mandi sunat Jumaat contoh. Pagi esok, pagi Jumaat kita mandi tu niat dah kata aku mandi ni nak pergi Jumaat.
Mandi sunat Jumaat. Hak lain tengoklah kalau hari raya dia ada mandi sunat. Mana mandi sunat? Ada masuk tak lagi? Mandi sunat tu amat banyak. Satu, mandi Jumaat. Dua, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Mandi semaya nak minta hujan pun sunat juga. Mandi kerana gerhana matahari dengan bulan, sunat juga. Mandi kerana sebab memandikan mayat, dia mandi mayat, sudah tu dia sunat mandi. Boleh juga. Ni banyak ni nanti. Waktu tu dia masuk dalam mana masuk dalam orang panggil kita nak menyenangkan hati orang lain apabila kita nak jumpa dengan orang gapo kan. Kalau bang rusuk kita menyusahkan orang, membuatkan orang tak suka duduk dengan kita. Bang kita mandi itu niat supaya supaya menyenangkan hati orang apabila kita bermuamalah kerana Allah Taala, boleh pahala. Walaupun mandi itu asalnya mubah. Kayak gitu. Mandi ni asalnya mubah, harus. Mandi hak tidak diwajibkan itu mubahlah, harus. Ada pun hak kita nak cara mandi ni mandi wajib. Mandi hak asalnya mandi ni mubah, macam makan, minum, tidur gitu juga. Tapi apabila kita disertakan orang panggil niat untuk dijadikan wasilah kepada sesuatu yang ada hukum taklifinya, maka dia jadi ada hukum. Ada orang panggil hukumnya. Macam kita makan nasi sebab apa? Makan nasi tu kalau tak ada sebab kau apa, harus gitu je lah. Tapi kalau kita makan tu kerana nak gagah mengajar, nak gagah mengaji, nak kita gagah tubuh boleh baca Quran. Jadi mandi, makan tu jadi sunat juga. Sama lah kak, mandi pun. Makan kerana Allah Ta'ala boleh, tak ada apa. Boleh, tak ada apa-apa. Jadi kita orang panggil makan tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, kerana apa? Jadi kerana nak menunaikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka makan tu pun boleh pahala dah. Asal makan tu harus. Tapi makan tu boleh pahala dah. Dia panggil masuk dengan hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum wasilah tu seperti mana hukum tujuan. Jadi kalau tujuan dia tu sunat, maka dia pun jadi sunat juga. Tujuan dia tu wajib, maka dia pun jadi wajib juga. Lagu tu. Itu lagu tu dah. Tapi nantinya akan bercara tentang mandi sunat ni. Hak mandi sunat, hak sahabat daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mandi Jumaat bagi orang nak hadir Jumaat. Ada waktu dia. Awal masuk waktunya pada fajar shadiq berkekalan hingga putuslah ia daripada perbuat Jumaat. Yang afdal sekali tak kala nak dekat-dekat pergi semai Jumaat. Hari Jumaat esok. Bila mula orang panggil mandi sunat Jumaat ni masuk? Iaitu subuh pagi Jumaat tu masuk dah. Sampai bila? Sampai habis semaya Jumaat. Habislah waktu sunat mandi Jumaat. Lepas tu hak afdal bila? Kita nak pergi Jumaat lah kita mandi. Niatnya lagi apa? Nak pergi Jumaat mandi. Sunat. Mandi tu kerana nak pergi Jumaat. Dapat pahala. Mandi tu dapat pahala dah. Jadi dia bezalah dengan orang panggil apa? Mandi-mandi hak biasa. Mana hak mandi-mandi biasa ni mandi hak kita nak bersejuk-sejuk. Kerana seik tubuh tak sedap peluh. Berdaki ke apa. Hak tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala kerana tu panggil adab. Lembu pun mandi kot nak gitu. Budak-budak pun mandi kot, orang gila pun mandi kot. Tu nanti kita akan masuk pada bab fasal bermula mandi yang sunat itu amat banyak. Ni nak cara sebab yang mewajibkan mandi. Baik, tengok. Satu. Dan yang mewajibkan mandi itu, dan yang ni orang panggil mubtada wawu isti'nah, jadi mubtada balik, salah satu tu khabar. Dan bermula yang ini bermula perkara atau sebab-sebab yang mewajibkan mukallaf tu mandi. Yang mewajibkan mandi itu yang mewajibkan mukallaf tu mandi.
Bukan mandi itu wajib, ya. Mandi itu tak ada kena berapa, mandi bukan mukallaf. Hak wajib tu kita. Kita tu hak wajib mandi dak tu ni. Baharat tu. Dan yang mewajibkan mandi itu, mandi pun ada juga kena wajib deh. Mandi tu tak ada kena berapa mandi, nah. Mandi itu perbuatan hadas, bukan wujudi, bukan wujudiah. Hadas, amrun i'tibari. Diri kita ambil air beru. Mengalirkan yang panggil jarayanul ma'i ala jami'il badani ma'an niyah, itu dipanggil mandi. Jadi hak wajibnya gapo? Hak wajib itu kita, hak kena hukum wajib tu. Dia kata. Ialah salah suatu daripada 6 perkara. Tengok. Bukan syarat nenek baru wajib mandi dah. Salah satu daripada perkara. Kena salah satu daripada ni wajiblah mandi. Gitu maknanya dia nak sebut gitu. Baik. Nekara ni 3 daripada nekara ni bersekutu padanya. Pada 3 ni oleh laki-laki dan perempuan. Sebab bagi wajib mandi ni ada daripada ni 3-nya kita dengan orang tina sama. Makna gitu nak sebut situ dah. Kita dengan orang tinanya sama. Mana orang ni? Pertamanya daripada perkara yang menyebabkan wajib atas kita ni mandi ialah jima'un. Jimuk. Tu dah. Jimuk. Gapo dia jimuk? Ni nak mari definisi jimuk. Dan iaitu jimuk tu ialah berjumpuk 2 khitan. Jumpuk 2 khitan. Duk bahas lagi tu kita kan jumpuk 2 khitan tu gapo dia maksud dia tu ni. Apa makna jumpuk 2 khitan ni nak tafsir pula? Yakni nak tafsir gapo jumpuk 2 khitan. Kira tu. Nah. Mu tengok aku tengok mu. Tu kau makna jumpuk 2 khitan tu. Ni. Yakni diraibkan oleh orang yang hidup lagi wadih, lagi jelas. Mana tu maksud dia lagi yang wadih, lagi yang jelas. Jantinanya bukan khunsa muskil, diraibkan oleh orang yang hidup. Jadi orang mati tak termasuklah. Gitu. Contoh gini tok lelaki yang mati. Jadi bini dia nak mandi mayat. Bini dia nak mandi mayat tok lelaki, kata ni biar saya lah mandi sebab saya sungguh saya ke tok lelaki saya ni. Awak-awak suruh tak termasuklah. Boy duk mandi tok lelaki dia. Dia cerita dia ni, buat fardu masalah. Buat andaian masalah. Tiba-tibanya teguk kemaluan tok lelaki dia. Sudah dah mandi ni. Wana tok lelaki cik abai yang teguk dia. Tok lelaki mati dah. Tiba-tibanya dia pun ambil apa nama ni? Kemaluan tok lelaki dia hak teguk mati dah, tok lelaki dia sudah mandi dah. Dia pergi masuk dalam kemaluan dia. Wajib mandi pula tok lelaki dia. Dak. Sebab mati dah. Siapa wajib mandi? Dia. Hak hidup tadi. Bini dia tadi. Tu nak cerita gitu. Nak ceritanya hak kena mandi ni ialah hak hidup, hak mati dak. Hak mati tu wajib mandi sebab mandi jenazah. Lagu tu dah. Wajib mandi tu sebab yang mati. Yang mati tu sebab bagi wajib mandi. Tu nanti akan ada tu. Yang ke-6 ke yang berapa ni? Tu. Mana tu. Sama juga. Bini hak mati, tok lelaki hak nak mandi. Tok lelaki pergi masuk zakar dia dalam farak bini, kata sayanya ke bini ni. Pani sudahlah kalau dia tanai tak boleh dah nak rasa bini ni. Sudah yang mandi pergi masuk. Kemaluan dia dalam farak atau kemaluan bini dia. Yang mana bininya sudah mati dah.
Adakah bini yang wajib mandi? Tak. Nak mati nak wajib mandi apa? Dia wajib mandi je. Gitu dah. Itu maksud gitu ayat dia tu sebut tu nak suruh kita tafsir gitu dah. Yakni diraib, yakni ditenggelamkan oleh yang hidup, ini oleh orang yang hidup. Lagi pula orang yang hidup tu lagi wadih, jelas jantinanya, bukan khunsa muskil. Diraib akan hasyapoh zakarnyo yang hidup. Kalau laki-laki kan hasyapoh zakar. Qadah hasyapoh zakar. Ni. Orang panggil ada apa? Topi keledar dia okey. Itu dia panggil hasyapoh. Kalau tergelai habis dah tu cerak-cerak dah. Tak tu ni. Ni masuk tu pak qadah apa tergelai hasyapoh mana? Kepala zakarnya tu. Hak pakai serban tu. Hak topi keledar dia tu ni. Tergelai. Tak masuk habis lagi. Tergelai baru menenggelai kau panggil topi keledar ya baru. Atau kepala serban dia tu. Baru masuk tu wajib mandi. Itu bagi orang yang ada hasyapoh zakarnya. Ada kepala zakarnya. Kalau hak tak ada lagu mana? Atau qadarnya, qadar hasyapoh. Jadi tak tahulah kena kerak siapa wallahu a'lam ni. Kena kerak kau bini dia, tak tahu gigi bini seorang lagi, bini yang mengamuk, nak tetok. Ada tu. Dia tetok. Cabut kepala. Batal dah lagi. Lagu mana ni? Nak ukur lagu mana? Tokai kena tergelai batal dulu. Kepala tak ada dah. Tak. Dia kira qadar juga. Qadar kepala. Walaupun tak masuk lagi batal, kalau dia ada kepala tergelai tak lagi. Tergelai dah kepala ni. Wajib mandi. Itu nak cerita gitu ya. Itu dah. Itu. Diraibkan akan hasyapoh zakarnya orang yang hidup. Atau qadarnya qadar hasyapoh. Qadar hasyapoh ni daripada siapa? Daripada orang yang terpotong hasyapohnya. Sebab tu kata dah ni. Sebab dia kata qadar ni sebab bagi orang yang terpotong kepala zakarnya. Terpotong kepala zakar. Tak kira lah. Potong tu tanya lah sebab gapo ustaz potong. Tanya dia lah potong sebab gapo. Tok model salah sunat ke wallahu a'lam ni. Bini mengamuk ke wallahu a'lam. Habis. Takluk pada kata diraib. Diraib pada faraj. Pada faraj ni pada dengan mana? Di dalam. Di dalam faraj, yakni di dalam lubang. Faraj sini mana lubang dah? Umum. Lepas tu baru ta'mim. Baru ta'mim ni nak meratai lubang mana? Kubul atau dubur. Nampak? Kubul mana di depan? Ni di depan kat tak ada lah perempuan lah. Dubur, yakni di belakang. Lubang tak? Azan sini ke azan mana tu? Sini. Sebelah. Lain-lain. Baik. Tu. Jadi kalau gini dipanggil jimuk ni. Nampak tak? Kalau dalam bab zina pula, ni zina ni panggil zina yang dihukumkan had. Ni kalau dalam bab hukum had tu bagi mereka yang berzina, yang belum kahwin, maka dirotan 100 kali. Ni ataupun yang sudah kahwin dah direjam sampai mati. Nak tahu di mana? Nak tahu tu iaitu tenggelam hasyapoh. Dalam farak. Sama ada kubul atau dubur. Sama ada zina atau liwat. Itu lagu tu. Jadi apa haram? Tu tapi nak tengok warna tu. Ada 4 saksi tapi. Kena ada 4 saksi. Apa 4 orang tu nampak? Kepala zakat tu masuk. Di zaman Sayyidina Umar tu pernah berlaku. Diadu kepada Sayyidina Umar bahawasanya seorang si pula itu berzina. Sayyidina Umar kata mana 4 orang saksi? Ada? Panggil. Bawa datang 4 orang.
Panggil pak orang, Sayyidina Umar tanya, mu napa? Aku napa? Napa ya Amirul Mukminin? Memang kepala zakat dia masuk. Awak yang kedua napa? Napa? Yang ketiga napa? Napa? Yang keempat napa? Tak napa ya Amirul Mukminin. Maka hak tuduh tak dikena qazah 80 kotak. Aduh nak ayat. Bukan senang nak tuduh orang berzina dalam Islam ni. Nah? Bukan senang. Kalau tak nampak, tak boleh. Nah? Tak boleh jadi saksi. Nah? Tak boleh jadi saksi. Tak cukup pak, kena qazah pula. Bukan senang. Kalau ada qarinah, no, kita nampak kereta yang gegak. Gegak boleh jadi dengan lagu rock. Boleh jadi lah kereta tu. Kita mana tahu. Nah? Kalau ada qarinah yang lain, maka tak boleh dihukum dengan hak zina. Dita'zir saja. Nah? Seperti laki-laki perempuan, memang dia tu orang panggil yang sah nikah, yang bukan mahramnya, duduk berdua-dua maka ada qarinah, orang panggil dia tu berkhalwat, melakukan dosa lah, orang panggil dosa. Tapi oleh kerana tak nampak masuk kepala zakat dalam farak tu, tak boleh jatuh hukum hak. Hanya ta'zir saja. Bukan mana bebas dah. Jangan pula kata sedap ni kalau gitu dia berzina. Mana? Bapak orang saksi mana? Tak ada. Okey, bebas. Sedap zina. Bukan gitu. Walaupun tidak dihukumkan dengan hukum hak, tapi kalau ada qarinah yang lain, maka jatuh kepada hukum ta'zir. Kayak gitu. Tu hukum ta'zir. Jadi kita nak hukum orang tu berzina, bukan senang dalam Islam. Paling orang tu boleh kata khulwat Dia berkhulwat yang arif. Dia berdua-dua Kita tak ukur dia zina. Dia berdua sebab apa? Sebab kita tak nampak pun kepala zakat dia masuk dalam farak dia. Mana kita boleh hukum? Kata dia berzina yang arif. Tu tuduh dia berzina tu. Bila tuduh dia berzina, mai pak orang saksi. Dia kena nampak bahawasanya kepala zakat tu masuk dalam lubang farak. Payah. Ini supaya berhati-hati di dalam menuduh. Jadi hatta seorang tu dia berdua-dua dengan yang bukan mahram dia, yang sah nikah tapi dia tidak nikah, bukan suami isteri, tetap kita tu tak boleh nak tuduh dia zina. Tapi kita tuduh dia berkhalwat. Maka jatuh hukumnya ta'zir. Gitu. Dihukum oleh pemerintah lah, dipenjara ke, kena bayar denda ke, ikut dipermalu ke. Itu adalah kebijaksanaan pemerintah dalam mentakdib, mendidik. Gitu. Tapi kita tu tak boleh nak tuduh zina. Bahaya, bukan senang nak tuduh zina dah. Takut ya berzina ya arif. Tak boleh main takut-takut gitu. Mu tu kena takut tu Jangan senang nak tuduh orang zina. Itu. Itu ni. Ada pun kalau tersalah kata, macam duk gaya-gaya sehari dua kan? Salah kata. Kalau tak akad nikah balik, malam pertama dia tu zina. Itu salah kecek tu, salah kecek tu. Kena minta maaf balik, kena tarik balik. Dia akad nikah yang dikhilafkan oleh ulama, sah ke tak sah, maka di sisi ulama yang berpegang tidak sah sekalipun, tidak dihukumkan zina, dihukumkan jima' syubhat. Contoh macam isu yang berlaku baru-baru ni lah. Dia dalam mazhab kita Syafi'i, qaul mu'tamad, qaul yang dipegangi, mesti ijab qabul bagi ijab, terima bagi ijab nikah tadi tu, mesti kena kata qabiltu nikahaha, aku terima akan nikahnya. Itu paling kurang tu. Kalau kata qabiltu nikah, bukan setakat mazhab kita, semua mazhab kata sah. Tapi mazhab kitanya qaul mu'tamad kata mesti kena gitu. Tak boleh lagu lain. Itu. Hanya pendapat yang dhaif je dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Qabiltu pun boleh dah. Tapi tiga mazhab lain, Maliki, Hambali, Hanafi kata qabiltu pun tak apa. Mana aku terima. Aku nikahkan akan dikau. Sekian. Lepas tu balik pengantin laki-laki jawab, aku terima. Sah lah. Di sisi tiga mazhab dan satu qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Gitu dah. Apalagi kalau jawab qabiltu bizalikal mazkur, aku terima dengan seperti yang disebutkan itu, seperti demikian itu. Itu lagilah banyak.
Ada musyarun ilaihnya kembali kepada ijab tadi. Lagilah. Dari gini. Kalau gitu orang panggil nak akad ni sah di 3 mazhab dan qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Qaul muktamad kata tak sah. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i berpegang dengan qaul muktamad yang mengatakan tak sah, tidak boleh hukum zina dia, tak boleh. Sebab ada lagi 3 mazhab kata sah. Kena hormat pada khilaf. Maka dikatakan jima' atau wati syubhat. Tu wati syubhat dia panggil dah. Wati syubhat turuk dia panggil tarik. Ada syubhat bil syubhat syubhatul fa'il atau syubhat bil fa'ili dengan pembuat fa'il yang membuat. Seperti kalau kita buat suatu soal tu kan. Ingat kau bini dia. Ingat kau isteri dia. Dia pergi jimu. Suruh jimu. Bukan bini aku. Contoh. Seperti kita kata ada adik-beradik kembar kau bini dia ni lah. Yang mana adik-beradik kembar pun nikah dengan kembar juga. Dia saling duk ingat kau suami masing-masing, isteri masing-masing. Tiba-tiba pecek lampu tengok. Tak lalak elok kiri dia. Bini aku tak lalak dekat kanan. Tika tu salah jimu dia panggil. Wati syubhat. Syubhat fa'il dia panggil. Syubhat fa'il atau syubhat bil fa'ili. Syubhat dengan sebab yang membuat. Hijab itu syubhat. Maka boleh bin bapa, boleh, tak ada masalah. Sabit nasab. Sama juga tadi syubhat bil turuq atau tariq. Syubhat dengan jalan akad tu ada satu kaum kata sah, ada satu kaum kata tak sah. Maka bagi kaum yang mengatakan tidak sah, tetap dikatakan jima' tu halal, tidak zina, bukan berzina dan bukan seperti zina. Bukan jangan kata saya tak kata zina, cuma seperti zina. Tak seperti zina pun tak boleh. Kalau kata seperti zina, apa wajah syabah dia? Seperti itu tasbih. Apa wajah syabahnya seperti zina? Haram lah. Kayak gitu. Haram apanya? 3 mazhab lagi kata halal. Itu. Maka dikatakan wati syubhat di sisi qaul yang tidak mengesahkan akad tersebut. Bukan zina dah dan bukan seperti zina. Apalagi kalau 3 mazhab lain dan qaul yang dhaif tadi kata tidak syubhat dah tu. Halal terus dah, tak ada syubhat dah. Itu. Ingat dah. Tu. Jadi sebenarnya bukan tuduh zina dah. Tersalah biasa dah tu. Sabqul lisan. Dan sepatut kena minta maaf lah. Saya minta maaf kepada mempelai pengantin ini. Kerana saya sedang emosi nak marah kepada tokoh yang itu ya. Sebab tu kita anak murid ni kadang-kadang janganlah duk panggil cucuh minyak tanah untuk guru jangan. Kadang-kadang anak murid ni jahatnya. Dia tahu dah tok guru dia ni mengamuk sungguh kalau bunyi Wahabi ke gapo ke. Dia pisah kita tanya. Dia pisah rakyat. Ada juga gitu. Macam ada tok guru hamba sore tu. Dia tak boleh bunyi Wahabi. Mengamuk sungguh sebab dia kena hambakkan Wahabi di Masjidil Haram. Dia mengajar di Mekah tu lama mana mengajar Mekah. Lama mana anak murid halaqah di Masjidil Haram. Tapi dia kena tarik tauliah, kena rapah kitab, kena buh lejih. Tadi tak boleh bunyi perkataan Wahabi, maki selalu. Jadi jangan kita tanya lah dia ni. Tak usah tanya lah. Tanya boleh, jangan duk rakyat. Rakyat buh le Facebook. Kata tengok, tuan guru kami sudah maki hamu. Lepas tu tak siap kau tok guru kena maki pula kau orang ramai. Tak siap kau. Hina jadi martabat ulama kita. Tak usah tanya lah, tak usah. Nak balas nak gapo tak usah tanya. Ni orang hendak nanya ni lah. Tiap pasal video lah. Bahak gulawai pulaknya kok. Dia ni akad nikah sudahlah. Mengamuk dah weh. Tu tak ingat kau nikah orang berapa dah, pakai nak bedil dah. Sebut nama 2 orang adalah. Entar dengan entar kena buat balik, kena ulang balik. Kalau tidak jadi zina. Sudah. Silap siapa? Silap murid ni. Anak murid kena taubat. Nak minta maaf. Tahu dah tok guru kita emosional. Emosi tak boleh.
Biasa tu guru tu orang awam. Biasa juga manusia bukan mereka. Bila tengok kau hok duk tak belaga angin lama dah ke. Dia tak boleh congek ekor lalu. Aku dah. Ada congek ekor tak ingat kau hukum gapo padahal tahu sangat. Nah, tahu sangat. Tahu sangat apa? Berlaku jimuk, berlaku persetubuhan di dalam akad yang dikhilafkan oleh ulama, sah atau tidak sah, maka dikatakan di sisi mereka yang kata tidak sah bukan zina, wati syubhat, jimuk syubhat. Ada pun di sisi yang kata sah, tak ada syubhat dah, jelas dah, halal dah, gitu. Jadi tak timbullah zina atau seperti zina tu pun tak betul. Kalau seperti zina tu apa? Wajah syabahnya haram lah. Tu mana seperti zina. Kalau kita liwat seperti zina, apa serupanya? Ya ni haram. Oh ya betul. Sama-sama haram, betul tak? Sama-sama haram. Tu mana seperti zina. Jadi zina kau seperti zina kau tak betul kedua-dua, tak boleh kata itu. Apa? Dah Syekh kata tak sah kan? Iyalah hak tak sah dah ni. Di sisi qaul mu'tamad Syafi'iyah tak sah. Kalau boleh tak sah, zina lah, bukan zina. Wati syubhat. Apa? Sebab tiga lagi kata sah. Hormat tu. Tiga mazhab lagi nak hormat tu. Tu baru mazhabil arba'ah. Nah? Itu. Tu. Apa tak Syekh tak tahu kau? Syekh tahu. Toke ambo hak bodoh gini tahu. Syekh hak ngaji apa Mekah. Karya kita berpuluh-puluh kita Arab pula tu. Toke tak tahu benda lagu tu. Tahu. Tapi tak adil lah ya. Murid tu gong gitu tunjuk video kau gapo. Nah, tengok. Akak nikah ni orang ni. Sudah. Kita lagi lagi dah. Nah? Ada tok guru hamba di Kelantan tu. Kecek molek-molek Bunyi Jawa habis. Babi. Tubik dalam mulut. Sudahlah. Nyopoh dah. Lelah kau diri nyopoh nak marah. Pak kalau benda gitu kita rakit buah dalam Facebook. Apa kata netizen? Tidak orang awam tak tahu tu kita tu ngaji Mekah, kopah planet menamik mana. Tak tahu. Ahli orang tak tahu. Orang awam tengok, gapo dia tok guru lagu ni duk maki hamu. Betul tak? Jadi tak usah tanya ni. Kalau nak tanya boleh, jangan tunjuk. Kita tahu tak ni kalau tunjuknya emosi ni tak usah. Kalau nak tanya Cuba kalau tak tunjuk video ke apa. Tok guru, Syekh. Ni nak tanya sikit, apa hukum kalau orang jawab qabul nikah tu jawab qabil tu saja atau qabil tu bizalikal mazkur contoh. Tak ada qabil tu nikah. Mesti Syekh akan jadi normal, tok guru akan jadi normal. Kalau mengikut qaul mu'tamad mazhab kita tidak sah. Adalah pendapat yang dhaif dalam mazhab kita kata sah, ada 3 mazhab lagi kata sudah sah. Jumhurnya kata sah. Maka terpulanglah kalau kita ni kuat Syafi'iyah kita pergi tidak sah. Tetapi kita nak kata dia tu berzina atau seperti berzina tidak boleh. Dia panggil jimuk syubhat. Dan binyak syubhat boleh nasab bapa. Kalau zina tak boleh nasab bapa. Tak boleh. Kayak gitu. Tak boleh nasab bapa kalau zina. Hatta kalau dia berzina, jantan ni berzina dengan tina ni. Boleh anak tina. Dia tak nikah dengan mak zina tak ada. Dia dengan anak zina tina tu tak ada jadi gambar satu. Takdirnya kalau dia nikah klik dengan anak zina dia ni boleh. Tak ada apa-apa. Tak ada sabit nasab. Nak ya tu zina, berat tu. Tu. Pasti saya yakin. Tok guru mana, syekh mana kalau tak tunjuk benda-benda hak boleh datuk emosi dia akan jawab dengan normal. Jawab dengan ilmiah. Tapi oleh kerana anak murid ni kadang-kadang dia geram. Dia nak suruh bedil juga. Nak suruh jetik juga. Nak suruh nembak juga. Tak sedap tak nak nembak. Tapi tak kena masuk. Gitu tunjuk di video pasal depan Tok Syekh. Tengok Syekh. Video. Sudah. Dah tengok video ni kak. Sudah lah. Nah, hanya ulang sama nama 2 orang. 2 orang duk pergi sama dah. Jadi kita tak pergi Mesir, duk pergi dah. Siapa lah ni duk pergi lagi dah. Turun-temurun dah duk pergi. Tak emosi mana. Maka kecek tu biklah sabakul kalam, salah lidah ke gapo. Pas susah hidup kita pula, tutup komen lah dan sebagainya. Kayak gitu. Pak kita nak cover lagu mana? Benda yang betul tu tak betul lah. Benda salah tetap salah.
Tak kira tok guru kita ke sendiri. Warna tak backup ke tok guru. Nak backup warna setakat kita boleh kata gitu. Hukum tu tak jalan dengan betul gitu. Nah? Habis itu. Tu tengok Dan jadi orang yang dimasukkan padanya itu dan yang memasuknya berjunub. Baik. Jadi fa'il dengan maf'ul dua-dua tu berjanabah. Itu maksudnya tu. Kalau dua-dua tu hidup. Nampak tak? Dua-dua tu hidup. Kalau hok mati tak ada lah. Macam tadi tu. Yang mandi mayat tu lelaki dia. Sudah mandi tengok kerah bagai tu lelaki dia. Dia pun tu wajib itu. Masuk dalam farak dia. Maka tu lelaki dia tu tak wajib ulang mandi. Dia je hok kena mandi wajib. Ataupun bini dia yang mandi mayat bini dia. Saya sangat ke bini ni. Pak ni tanah tak boleh dah nak kali balik. Round terakhir kau cip itu. Sudah mandi dah pergi buat round terakhir. Adakah mandi wajib ulang? Bini dia hak mati tu tak wajib, dia je. Tapi kalau dua-dua hidup tak kira. Dua-dua berjanabah. Itu maksud gitu. Dan jadilah orang yang dimasukkan padanya itu dia panggil orang yang kena masuk. Dia panggil maf'ul. Dan yang memasuknya tukar yang masuk. Orang yang memasukkan. Orang panggil fa'il. Orang jawab hijaunya. Jadi apa? Berjunub dengan dimasuk ini dengan sebab sababiah. Dengan sebab dimasukkan yang tersebut. Mana? Dimasukkan kepala zakar, hasyafah zakar atau qadar kepala zakar bagi yang tak ada kepala zakar. Habis itu. Kemudian kita berhenti situ dulu. Demikian lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Ya, ada soalan dia. Mandi tadi mengalirkan air kan? Yang baik. Mengalirkan air. Terjun. Boleh? Sah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab gini. Ghuslun itu bermakna inghisal. Dia perkataan itu mandi, tapi dengan makna dimandikan. Gitu. Lagu mana nak ayat? Dia semuanya dengan makna apa? Infial. Bina tahwal infial. Ghuslun bermakna inghisal. Mandi dengan makna termandi. Sah. Bukan dia yang mengalirkan. Tapi orang lain yang cucur. Ataupun dia terjun dalam air. Buai mari. Sah. Boleh. Dia pun niat bau. Agak-agak. Sah. Tak ada masalah. Walaupun bukan dia yang mengalirkan. Tapi dialirkan. Dicucurkan. Sah. Boleh. Macam swimming pool ke apa kan? Sebab tu pengantin baru ke apa molek benar lagi cuti di hotel-hotel 5 bintang tu ada swimming pool senang lah. Pakai nak mandi wajib kan bom dari tu selalu. Minyak. Sekali gerak kat jali. Sah lalu dah. Baik. Ada lagi soalan kalau ada. Batuk Tak ada. Wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.